Ya, Encik duduk sekejap. Ni tak apa, Encik duduk. Encik sekejap je. Kan kalau ambil kursi jadi lama, Encik. Dipersilakan kepada Encik suami, Encik Tengku Fazli. Masya Allah, muslimin-muslimat. Cuma tadi tu memang saya seorang sekejap. Sebab apa saya seorang sekejap? Sebab saya seorang, saya seorang sekejap tadi tu sebab Encik suami pergi hantar anak sekolah 5 orang kan. Jadi dia akan sampai dalam 7.45 gitu. Tolak 7, sampai rumah balik dalam 7.45, agak jauh juga. Baliknya ke Besut pada Rabu petang. Dah pukul 6 petang dah baru bertolak. Lepas tu tiba-tiba saya tak adalah paksa suami balik cepat, segera ke sini kan. Lepas tu tiba-tiba malam tadi surprise muncul, tapi bawa sekali lah kan, ayahnya. Jadi bawa sekali ayah tu ada kat rumah. Okey, Encik suami, Masya Allah, bagaimana tempoh perpisahan lebih kurang dalam 30 jam ya, 24 jam, sehari lebih sikit lah. Lepas tu kenapa Encik balik segera ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni nak jawapan daripada lelaki ke jawapan daripada suami ustazah ni? Kalau jawapan daripada lelaki semua kat luar sana tu, suami-suami ni dia biasa-biasa je ustazah. Oh, berpisah biasa je. Lelaki di luar sana. Lelaki di luar sana. Tu kata nak jawapan lelaki di luar sana ke suami ustazah. Kalau suami ustazah memang tak boleh lama-lama lah. Dan saya yakin ustazah pun tak boleh lama-lama. Macam tak betul lah katanya kalau dah berpisah 1 hari ni. Sebab dah lama tak berpisah ni. Sebab kerja bersama-sama. Kerja bersama-sama. Jadi macam tu. Kalau perempuan ni dia tak boleh berpisah lama dengan suami. Tapi suami ni dia suka berpisah dengan suami isteri dia sekejap-sekejap. Ada me time. Rasa bebas, rasa tenang. Rasa macam bujang. Tak. Depan ustaz tak boleh cakap bujang. Macam tu. Dan sebenarnya risau tu dari sudut apa? Mungkin dari sudut urusan anak-anak ke apa? Semualah urusan anak-anak, ceramah semua. Nak pastikan ustazah tenang je, tak boleh fikir bukang-bukang. Suami ni balik ambil ayah je ni. Betul. Bukan balik apa-apa pun, cik. Bukan jumpa ni ya, orang istimewa ke tak? Bukan ada apa-apa. Okey, sebab ada ustaz tu kata, ustaz tu balik Besut tu, ada tu. Biasa kan kawan-kawan lelaki kan jadi nakal. Okey, subhanallah. Tu je. Itu je. Jadi kalau apa-apa pun ustaz kena sentiasa kawal emosi. Emosi tu penting perempuan nak jaga ni. Sebab dia kadang-kadang terlebih emosi. Lelaki ego. Tapi masalahnya ustazah, kadang-kadang dua-dua dia ambil perempuan ni. Ego dia ambil, emo pun dia ambil. Macam luar perasaan. Tak ada. Ini lelaki di luar sana. Lelaki di sini? Okey je, dia ambil ego dan perempuan ambil emo. Tapi terlebih-lebih emo kan. Masya Allah, tu dahsyat tu. Okey, Cik lagi cakap saya ke? Tak. Okay. Perempuan di luar sana. Perempuan luar sana. Okey, betul. Baik. Terima kasih. Masya Allah. Okey, ayat berlapik macam tu lah. Laki luar sana, perempuan luar sana. Padahal sama saja di sini pun. Okey, sahabat-sahabat. Ui, ramai punya peminat Encik ni. Naik ni 4K ni. Nanti, subhanallah, kecil hati saya. Punya orang nak tengok Encik suami. Encik suami, boleh cakap lagi? Okey, Encik suami ready tau. Perkongsian tentang ni. Tentang perkataan insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tadi saya baca ada satu komen. Gitu. Ada satu komen, minta maaf lah ya, bukan Ustazah ni nak sweet-sweet lah pula. Perkahwinan bukan sweet je semua. Ada air mata, ada bergaduh, ada berjauh hati, ada merajuk, ada marah, ada geram. Semua tu ada muslimin muslimat. Ya Allah, nak adun semua perasaan tu dan nak zahirkan rasa syukur, redha, sabar tu perlukan masa. Awal kahwin memang semuanya, yelah mula-mula pengantin baru indah, ujian datang sikit-sikit, ringan, semakin berat. Nak mengukur dan nak menguji kekuatan hubungan tu. Kami pun menempuh semua tu. Subhanallah, bahkan rumah tangga yang bahagia dengan tidak bahagia bukan tergantung kepada masalah sikit ataupun banyak. Bahkan kita jumpa banyak rumah tangga yang ada pelbagai masalah, pelbagai ujian, pelbagai konflik, tetapi bertahan sampai 30 tahun, 40 tahun kerana mereka faham pernikahan adalah medan ujian, adalah satu ibadah yang akan diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin, diganggu oleh iblis. Subhanallah.
Masya Allah, muslimin muslimat, tadi tu kan saya ada baca, adalah satu doa sahabat kita ni. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami seorang ketua keluarga. Bukan kurniakanlah, ya Allah, jadikanlah ketua keluarga, suami dan ayah pada anak-anak ini seorang yang ada belas kasihan, ya Allah, kan, kepadaku dan kepada anak-anak. Ada belas kasihan. Saya tu bila tengok tu saya teringat ada seorang hamba Allah ni, seorang wanita ni, wanita yang sangat berjaya, dan saya kira dia seorang wanita yang baik. Saya kenal secara beberapa kali berjumpa, dengan pakaian yang baik, menutup aurat dengan sempurna, tudung bulat macam saya, pakai jukurung, jubah, seorang doktor pakar dan mempunyai jawatan yang tinggi. Saya tak nak sebut lah kan, kalau saya sebut nanti orang boleh terbayang terus. Jawatan tinggi di sebuah hospital, sama ada pengarah ke, timbalan pengarah ke, apa, jawatan tinggi ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Satu hari dia sangatlah merayu-rayu, minta dengan PA supaya nak hubungi. Lepas tu bila bercakap, dia kata, Ustazah, suami saya ni seorang yang sangat baran. Saya kata, okey, biasalah lelaki ego kan baran. Dia kata, Ustazah, anak-anak trauma, anak-anak tekanan jiwa, anak-anak depression. Saya tanya macam mana tahap. Dan yang paling dia baran dengan anak, saya tak ingat lah sama ada anak nombor 2 ke, anak nombor 3 ke anak nombor, saya tak ingat anak nombor berapa. Seorang perempuan. Tak tahu Ustazah, memang dia baran je dengan semua, tapi ada yang paling dia baran. Dan saya tengok anak ni daripada segi motivasi hidup dia dan sebagainya. Anak ni bijak Ustazah. Anak saya ni bijak ni dapat anugerah pelajar cemerlang. Hafaz Quran tak silap saya, habis 30 juzuk. Tak silap saya lah, hafaz Quran. Subhanallah, Allah Akbar. Tapi dia ni kalau buat salah sikit je, ayah dia keluarkan perkataan maki hamu macam-macam. Anak tak guna, baik kau tak lahir, keluarlah maki hamun segala jenis binatang yang keji, iblis, syaitan, khinzir, babi, anjing. Maksudnya mulut ni habis keluar ni supas ranah. Tangan-tangan naik. Lepas tu dia kata, Ustazah, baru-baru ni biasalah kan Ustazah, adik-beradik bergaduh. Dia orang bergaduh. Ayah ni bila dengar bergaduh, si ayah ni panggil, langsung tak tanya siapa salah, siapa yang betul. Anak yang selalu si ayah ni macam apa-apa, dia sensitif sangat dengan si ayah ni, terus disepak. Dia kata, Ustazah, anak saya ni kurus je, perempuan. Dah sekolah menengah ni, dah habis sekolah menengah ni. Dah umur 18 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Ustazah, anak saya ni kecil, biasa je. Maksudnya fizikalnya kecil saja. Suami saya badan dia sasa besar. Ustazah bayangkan, anak saya tu disepak, diterajang, dilempang dengan sekuat tenaga. Ustazah. Saya kata, ya Allah, masa saya dengar tu saya dah menangis dah. Saya tak boleh nak bayang macam mana tubuh badan seorang wanita, seorang anak disepak, terajang, dipukul, ditampar dengan kuat oleh seorang ayah, sampai telinga dia berdengung, tak boleh dengar, macam gegendang tu, wallah alam pecah ke macam mana ke. Muslimin muslimat dimata Allah sekalian, tahu tak apa yang berlaku pada anak ni? Apa yang berlaku? Ustazah, sejak daripada tu memang dia dah selalu kena, tapi ini yang paling dahsyat. Anak saya ni dah mula tidak solat. Daripada hafaz Quran, daripada pelajar yang cemerlang, anak yang sangat, iaitu walaupun macam mana pun dia kena, Ustazah, selama ni dia kuat. Saya akan pujuk dia, saya akan kuatkan dia balik. Saya bagi tahu yang ayah dia tu sakit, ayah dia juga mangsa dera. Saya cuba Ustazah. Tapi anak ni kali ini Ustazah, dia tak keluar langsung bilik. Dia akan keluar pada waktu yang tak ada orang dekat luar. Dan yang saya bimbang adalah dia dah mula tidak solat. Dia tak nak solat langsung, baca Quran, solat, semua dia dah tinggal. Bila ditanya kenapa, lalu dia menjawab, anak ni jawab, dia kata dia selama ni solat, dia hafaz Quran, dia belajar sungguh-sungguh, dia tutup aurat, tapi Allah tak kasihan pada dia. Allah beri dia seorang ayah yang begitu. Allah tak lindungi dia. Dia sakit.
Jadi dia kata, buat apa solat, buat apa baca Quran? Saya kata, kerana perbuatan si ayah, seorang anak menjadi derhaka juga kepada Allah. Bahkan yang dia bimbang, dia kata bimbang anak dia nak murtad. Bila tanya, mana Allah? Kenapa Allah buat dia macam ni? Dia tak nak solat, dia tak nak buat apa dah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan adalah perkataan yang ibu ni cerita, membuatkan saya rasa, ya Allah, bimbang jatuh murtad dah anak ni. Kerana si ayah. Tetapi sudah tentu ayah ini berdosa berkali ganda. Muslimin, muslimat, pengalaman saya handle masalah rumah tangga, dululah saya sebagai ketua unit perunding cara ni, cerita-cerita berkenaan dengan dera isteri, dera anak, suami kena dera dengan isteri pun ada macam-macam tuan-puan sekalian. Background pendera ataupun background pemaki hamun adalah mereka yang dibesarkan dengan suasana yang demikian juga. Mereka adalah mangsa, kemudian mereka menjadi pemangsa. Sebab itu ramai pasangan cuba bertahan kerana tahu si suami ini juga mangsa. Mengharapkan suatu hari akan pulih, trauma tu akan jadi lebih baik, subhanallah. Tetapi memakan masa yang begitu lama. 20 tahun pun tak hilang lagi kesan, 30 tahun pun tak hilang lagi. Lepas tu, bila isi-isi begini datang, Ustazah patut buat apa? Anak saya kalau salah sikit kena terajar dengan kaki. Anak saya salah sikit kena tarik rambut, kena lempang. Saya dah tak boleh tahan dah. Dia pukul saya tak apa Ustazah, tapi pukul anak saya tak boleh. Saya kata macam ni puan. Puan pergi ke Jabatan Agama, puan buat permohonan cerai, minta fasakh. Puan bawakan bukti-bukti, mungkin ada report. Puan kena buat report doktor. Buat report polis sikit, nanti fasakh tu senang. Ustazah, saya sayang suami saya sayang. Puan sayang suami puan kerana nafsu ke kerana Allah? Kalau puan sayang suami puan kerana Allah, puan kena kuat. Oh, Ustazah hasut ni, hasut. Hasut orang suruh bercerai ni. Tuan-puan sekalian, saya bukan hasut suruh bercerai. Saya bagi cadangan. Saya kata cadangan pertama, puan kena dengar apa yang saya cakap ni. Puan sayang suami? Ya. Puan dah nasihat? Dah. Dah doa? Dah. Dah buat air penawar? Dah. Berapa tahun dah puan ikhtiar? Dah 15 tahun. Sekarang apa yang berlaku? Taklah, kadang okey, kadang lagi teruk. Lagi, saya kesian pada anak-anak. Sekarang puan, suami umur berapa? 40 lebih. Anak umur berapa? Panjang lagi cerita anak. Jangan masa depan anak rosak kerana dia akan ulang balik. Dia akan ulang balik apa yang ayah dia buat kepada cucu puan pula. Masa tu puan sanggup? Masa tu puan nak menanggung tak? Salah nenek, salah wan. Sebenarnya mak kamu tu tertekan, selalu kena dengan ayah, dengan atuk gini-gini. Sebab apa? Ini yang saya tengok daripada cerita-cerita pengalaman saya. Saya kata kalau puan betul sayang suami kerana Allah, puan dah guna ikhtiar macam-macam. Doa dah, zikir dah, itu dah. Mungkin caranya Allah ingin supaya puan ambil langkah berpisah. Dan mana tahu dengan berpisah itu, suami betul-betul berubah. Suami betul-betul menyesal. Dan insya-Allah ketika itu puan terimalah suami balik. Sebab sayang kerana Allah kan, nikah balik ataupun rujuk balik. Sebab puan tak cuba lagi cara yang terakhir ni. Puan takut, puan rasakan bahawa cara ni sekian-sekian. Saya kata, puan rasa puan cukup tak untuk jaga anak? InsyaAllah Ustazah, untuk kasih sayang. Kami sebenarnya Ustazah, kalau suami tak ada, kami happy sangat. Kami happy, dia kata. Okey, boleh gelap, boleh. Tapi bila dengar je kereta ayah tu sampai, anak kami ni dah mula ketakutan. Masing-masing semua dah macam tak tentu arah. Saya kata, memang saya rasa memang kesian tengok anak saya macam ni. Sebab pantang silap sikit je, memang kenalah pada tangan tu. Kan? Saya kata, puan, tolong selamatkan anak-anak. Tolong selamatkan anak-anak daripada mempertahankan cinta yang mungkin membutakan hati puan. Membutakan hati. Tapi kalau puan nak teruskan dan dengan harapan yang besar, dengan doa supaya suami berubah dan anak boleh terima circle ni, boleh terima. Tuan-puan sekalian, kita umur dah 30-40, kalau kena pukul pun emosi kita tak kuat. Tercalar habis, hancur kalau suami lempang. Tapi bayangkan, anak kecil yang imannya masih lagi kecil, kefahamannya masih rendah, emosinya masih lagi lemah, nak menerima tu bukan mudah. Tidak semudah, kita katalah budak mudah memaafkan, mudah lupa. Dia mungkin tak ingat. Tapi kesan hati kalau dah pecah, macam kaca tu bila dah pecah, boleh cantum susun-susun letak gam, tapi dia takkan sama dah. Masya Allah, Allahu Akbar.
Macam-macam kisah di luar sana. Sebab itu bila saya cerita begini, orang yang diuji dengan suami yang malas, masih lagi ada ruang, ya Allah syukur walaupun suami aku malas, suami aku bertanggungjawab. Orang bertanggungjawab dari segi nafkah. Orang yang diuji dengan suami tak bertanggungjawab, ya Allah syukur walaupun dia tidak bertanggungjawab, kan dia kurang bertanggungjawab tapi tak pernah pukul. Orang yang kena pukul ada lagi yang untuk disyukuri. Sebab saya tengok ada orang yang diuji dengan suami, Allah berikan daripada kesabaran dia. Ustazah, alhamdulillah, memang saya tak bahagia dengan suami. Saya tak mampu nak cerita, nanti buka aib suami pula Ustazah. Apa kejahatan dia tak buat, semua buat. Saya faham lah tu bila dia sebut umur macam tu. Saya tak nak sebut suami saya buat. Tapi kejahatan apa seorang lelaki boleh buat? Zina ke, arak ke, judi ke, apa ke Ustazah? Begitulah umpamanya. Saya terus berdoa apa sebab apa dia belum bagi kesan teruk pada anak, sebab anak tak tahu apa yang dia buat. Tapi saya tahu Ustazah. Allahu Akbar. Namun apa yang saya nampak, berkat sabar tu dan saya jaga emosi, saya tak nak anak jadi mangsa. Apa yang saya buat dan saya nampak anak-anak, alhamdulillah Ustazah, anak yang baik, anak yang mendekatkan, penyejuk hati. Walaupun suami tu membuatkan hati saya sangat sakit, tapi Allah jadikan anak-anak itu penyejuk hati. Jadi mesti ada sesuatu yang boleh kita syukuri. Walaupun kita berada di lautan ujian Allah, sudah tentu ada sesuatu yang boleh disyukuri, kerana kesyukuran itu memandamkan rasa kekesalan dengan ujian. Masya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mohon maaf. Sebab apa? Kalau ikutkan hari ini kita dah janji, kita akan ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dengan kalimah insya Allah. Allahu Akbar. Kita test dulu seorang daripada pelajar kita. Sebab saya nak test tuan-puan jauh. Saya nak jemput kepada Encik Teku Fazli selaku suami kepada Ustazah Asma binti Harun. Masya Allah. Encik, main jemput pula Encik. Mainlah Encik sekejap. Soalan dulu lah. Oh, sebab nak ni ya. Nak apa ni? Nak meniru ya, nak Google. Okey, kan kita dah berapa hari dah Encik kita membicarakan tentang insya-Allah. Boleh tak Encik cerita sikit apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman dengan perkataan insya-Allah. Jadi kita dengar dulu, kita nak test ni sebenarnya faham dan bagi tupuan ke tidak. Lepas tu kita akan sambung cerita tentang kisah Rasulullah dengan perkataan insya-Allah. Okey, silakan. Bila Nabi Sulaiman cerita? Dah berapa kali ulang? Banyak kali ulang. Encik jangan jatuhkan maruah ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya tak boleh dengar ni ceramah Ustazah ni. Okey, dengar ceramah Ustazah mana? Ustazah ni lah. Okay. Tak dengar ceramah. Lepas tu dengar ceramah Ustazah mana? Ustazah Asma sajalah. Tak dengar ceramah Ustazah lain pun. Okey. Seingat saya lah, sefaham saya dan mungkin dengar sikit-sikit kot. Tak sempat drive kan. Tapi lain tak ada. Tapi kisah Nabi Sulaiman tu bukan semalam, sebelum tu lagi. Oh, sebelum tu lagi. Okey. Berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman ni, dia situ, Encik. ketika dulu boleh beristeri lebih. Ya, syariat Nabi tu berbeza. Saya tak silap saya dalam 100 orang. Kemudian Nabi Sulaiman 70 orang. 70 orang. Dan dia kata dia nak melahirkan ramai zuriat daripadanya, dan dia pun bersama dengan semua dengan 70 orang isterinya pada satu malam. Betul. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Betul. Dalam ni ada. Ustazah baca dah? Oh, tak jumpa dalam ni? Ada. Saya dah baca. Okey. Jadi ada kisah di dalam Riyadhus Shalihin. Kemudian tapi semuanya lahir tu semuanya tak berhasil. Melainkan seorang tapi cacat. Ya. Ada cacat. Semua tak mengandung kecuali seorang itu pun cacat. Cacat dan tak sempurna. Lalu bila dia tahu sebab apa jadi gitu? Sebab dia tak sebut insya-Allah. Ya, sebab dia bergantung kepada keupayaan sendiri. Ya. Maksud Nabi Sulaiman sebut pada malam ini aku akan mendatangi semua isteriku seramai 70 orang. Betul. Supaya kelak akan lahirnya pejuang agama Allah. Betul. Tapi malaikat pun tegur. Malaikat kata, wahai Sulaiman, sebutlah insya-Allah. Tapi Nabi Sulaiman tetap tak sebut insya-Allah. Betul. Okey, sambung lepas tu. Lepas tu lah. Nabi Muhammad kata apa? Lalu Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah,
sekiranya Nabi Sulaiman menyebutkan insya-Allah, pasti hajatnya akan tercapai. Betul. Jadi usaha dah buat, niat dah bagus dah. Sebab apa? Nak supaya anak lahir daripada setiap isteri tu pejuang agama Allah. Niat dah bagus, ikhtiar dah buat, tetapi kebergantungan pada Allah, Tawakal. pada kalimat insya-Allah itu sangat besar sehingga menyebabkan sesuatu perbuatan itu ataupun suatu hajat itu ditunaikan ataupun tidak. Betul Ustazah. Okey, subhanallah. 50 markah saja. 5 makan alhamdulillah. Cukup dah lepas nada. Lulus lah ya? Lulus, Okey, okey. subhanallah, insya-Allah. Tambah lagi. Nak tambah? Tak, okey. Kalau tambahkan nampak lagi banyak yang tak dengar. Okey, sebab encik suami ni kalau masa dia jaga tu macam-macam, tengok line, tengok komen, jadi dia tak sempat bagi tumpuan. Nampak tak? Si isteri cover. Okey, muslimin muslimat dimata Allah sekalian, berkenaan dengan yang bakal kita bicarakan ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW dengan perkataan insya-Allah. Hari ini siri Riyadhus Shalihin yang ke-100 ke-101 dah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita buka Al-Quran, masing-masing boleh buka Al-Quran, boleh merujuk surah Al-Kahfi. Cerita ini dalam surah Al-Kahfi. Bila dibicarakan tentang sebab nuzul kisah ini, istimewa. Hari Jumaat pula ada Al-Kahfi kan? Masya-Allah, Allahu Akbar. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, dengan encik suami. Muslimin muslimat, ada yang kata comel encik suami kan. Ada ke yang kata comel ustazah dan suami? Encik, comel saya. Kan? Muslimin muslimat, saya ni kan dulu masa terima encik suami ni, memang kisah benar, memang betul-betul berlaku. 16 tahun yang lepas ya. Masa saya belajar kat Kuza masa tu, lepas tu belajar kat Mesir apa kan, bertunang sebelum belajar Mesir. Saya sebenarnya masa terima, saya memang bergantung pada istikharah saja. Saya dapat nama, saya bergantung pada istikharah. Saya tak tengok, saya tak tahu orangnya macam mana, saya tak tengok langsung. Hari Jumaat ni, tak tipu. Tapi tak naklah bersumpah demi Allah, tak naklah. Tapi saya tak tengok. Gambar ke, jumpa depan ke, saya tak tengok. Lepas dah istikharah, lepas dah cakap dengan mak ayah, lepas dah terima kan, barulah saya terfikir, orangnya macam mana? Macam mana orangnya? Itulah. Nak katanya memang wujud lah. Cerita tu wujud. Bukan cerita-cerita ni saja. Memang berlaku. Jadi, subhanallah, lepas tu lah saya dah berdebar. Sudah, dah terima, dah setuju. Macam mana ni, tak pernah tengok apa semua ni. Tapi saya buat siasatan. Berdasarkan nama dia belajar di mana masa tu UTM, dia tengah buat master. Berdasarkan nama dia, saya buat siasatan. Saya hubungi pelajar di UTM. Saya hubungi tempat dia belajar dulu. Saya hubungi untuk siasat orangnya macam mana. Akhlak, dari segi solatnya, mungkin dari sudut fikrah dia. Fikrah dia tu. Masa dia belajar, dia terlibat dengan jemaah mana. Itu saya siasat tu je. Berdasarkan nama, saya hubungi, saya dapat sikit maklumat dia belajar apa sebab kita tanya kan. Lepas tu hubungi. Okey, lepas tu insya-Allah. Adalah cerita tu. Okey, minta maaf. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kisah tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad yang tidak menyebut insya-Allah. Ini merujuk kepada tafsir At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Okey. Ceritanya, suatu ketika kaum Quraisy mengutuskan An-Nadir bin Al-Hars dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kedua-duanya ditugaskan untuk meminta pandangan dari seorang pendeta Yahudi di Yasrib. Yasrib ni mana? Madinah. Masa ni Nabi berada di mana? Di Mekah. Yasrib ni Madinah tu lah. Maksudnya muslimin muslimat, Nabi Muhammad SAW masa ni berada di Mekah. Faham ya? Sebab Nabi belum hijrah masa ni. Jadi ada seorang Quraisy, kafir Quraisy ni mengutuskan An-Nadr bin Al-Hars dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kedua-duanya ditugaskan untuk meminta pandangan daripada pendeta Yahudi di Yasrib. Pendeta Yahudi di Yasrib. Apa dia ni? Siapa pendeta ni? Pendeta ni, tuan-puan kan selalu dengar pendeta-pendeta. Mereka ni ahli kitab yang menjaga kitab terdahulu.
ahli kitab yang menjaga kitab terdahulu. Ada yang kata, Ustazah doakan saya dipenuhkan jodoh yang terbaik dari sisi Allah. Allahu Akbar. Faizal, saya kan pasal jodoh ni boleh selit sikit ya. Setiap kali sujud solat, siapa yang mencari jodoh jangan tinggal. Antara doanya adalah Allah ya Majid. Allah yang Majid. Ni nama Allah, Allah yang Maha menemukan. Kita buka jap. Allah ya Wajid. Sorry, ya Majid yang Maha mulia. Allah ya Wajid. Allah ya Wajid. Masa sujud tu, setiap kali solat tu, Allah ya Wajid, ya Wajid, ya Wajid. Contoh je. Siapa yang tak nak sebut tu pun tak apa. Satu lagi Allah ya Jami', yang Maha mengumpulkan. Allah ya Wajid, maksudnya Allah yang Maha menemukan. Allah yang Maha menemukan. Allah ya Wajid, ya Wajid, ya Wajid. Kan puji nama Allah ya Wajid Maha menemukan tu dalam hati niat untuk ditemukan dengan jodoh. Niat jodoh yang soleh mesti ada lah. Kalau betul anda nak mencari jodoh yang nekat, teringin, bukan saja-saja, dah ikhtiar, belanja dah ada, dah bersedia, keinginan pun kuat, jangan semata-mata bergantung kepada doa ibu ayah. Allah nak tengok kesungguhan kita. Allah ya Wajid, ya Allah, ya Wajid, ya Wajid. Subhanallah. Jangan pula keluar, gunakanlah jodoh yang soleh-solehah. Sebab apa? Nanti bimbang bila sebut macam tu batal. Bukan bimbang, batal solat. Sebab bahasa Melayu tak boleh sebut. Jadi kalau sebut je nama Allah, tak ada masalah ketika sujud. Minta banyak-banyak dengan Allah, sebab waktu antara yang paling mustajab doa setiap kali sujud dalam solat. Bukan hanya sujud terakhir. Setiap sujud tu sama saja. Sebab itulah waktu yang paling dekat dengan Allah, dan antara waktu yang paling mustajab bangun 2/3 malam. Pukul 2, pukul 3 malam. Kalau betul sungguh nak, sungguh-sungguhlah minta. Masalah kita ni nak sangat, tapi tak sungguh meminta dengan Allah. Tak sungguh meminta. Siapa yang sungguh meminta, usaha dia jadi sikit je. Tapi orang yang tak sungguh meminta sesuatu dengan Allah, apa saja hajat dia, usaha jadi 80%. Tapi dengan kekuatan doa, usaha mungkin 20%, tapi 80% lagi adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita pulanglah nak doa apa, cari nama Allah Asmaul Husna, masa sujud tu sebut nama Allah. Pasal anak Ustazah, Allah ya Razak, ya Razak, ya Razak. Kita minta rezeki anak kan. Subhanallah. Kita rasa kenapa otak kita ni macam blur, macam bengong je kan. Masa sujud tu, ya Hakim, ya Hakim. Saya sendiri minta dengan Allah. Saya minta, ya Allah ya Hakim yang Maha bijaksana, jadikan aku orang yang bijak. Saya minta saya nak jadi orang bijak. Sampai sekarang pun, ya Allah jadikanlah aku orang yang bijak ya Allah. Dan aku akan gunakan kebijaksanaan ni untuk agamamu ya Allah. Allah bagi ilham, Allah bagi idea, Allah bagi kekuatan bila uruskan syarikat. Kami ada 4 syarikat Sinan Berhad. Ada 4 syarikat enterprise. Banyak sangat kerja pengurusan dan pentadbiran setiap hari. Ada staf seramai 114 orang. Nampak saya macam ceramah, tapi sebenarnya sibuk kerja-kerja pengurusan lebih banyak. Kalau otak tak bijak, tak boleh nak uruskan. Banyak benda dalam satu masa nak urus. Urus itu, urus ini, syarikat penerbitan, syarikat travel, ISEC, itu ini, NGO, lepas tu yayasan pula, perkampungan hijrah, ternak. Banyak benda nak fikir kalau tak bijak ni. Saya minta, ya Allah, ya Hakim yang Maha bijaksana, jadikan aku seorang yang bijak, ya Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah, ya Allah, aku akan gunakan kebijaksanaan ini untuk agamamu. Ibu-ibu, minta anak bijak kan. Sebelum minta anak bijak, minta kita bijak. Minta kita bijak. Kita kalau boleh nak anak bijak, ya Allah, jadikanlah anak-anakku bijak, ya Allah. Allah ya Hakim yang Maha bijak, jadikan anak-anakku bijak. Ya Allah ya Alim yang Maha memiliki ilmu, jadikan anak-anakku ni seorang ilmuwan. Ya Allah, ya Salam. Macam-macam nama Allah. Tuan-puan, kalau Al-Quran mesti ada ni Asmaul Husna, belakang ada terjemahan. Kita tengok nama Allah yang mana yang berkenaan dengan hajat dan keperluan kita. Sebelum minta anak bijak, kita pun kena minta, kita kena jadi ibu yang bijak. Ibu yang bijak boleh kontrol anak dengan baik. Ibu yang bijak, bila anak buat perangai, buat masalah, dia tahu solution. Bila kita bijak, kita boleh mengawal emosi kita, buat keputusan yang baik dan sebagainya. Sebab itu, subhanallah, untuk dapat anak yang bijak, ibu bapa itu perlu bijak. Bijak bukan pandai. Kan, pandai tu mungkinlah sampai belajar PhD, pandainya. Tapi bijak ini, subhanallah, ia bukan tergantung kepada tahap belajar ke, kan. Sijil ke, pangkat kedudukan ke. Ustazah, buat apa saya nak bijak? Saya cuma buat krepek je, saya buat donat je, saya buat karipap je.
Subhanallah, manusia hidup mesti kena bijak. Sebab kita sentiasa berhadapan dengan tindakan nak buat macam mana, keputusan nak macam mana kan, idea untuk bercakap dengan anak dan sebagainya. Masya Allah. Okay, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ya, nak bijak baca Quran, betul, nak bijak baca Quran, subhanallah, tapi kena minta juga dengan Allah, ya, bijak untuk memahami Al-Quran dan sebagainya. Okay, minta maaf saya tak ada selit-selit dah, sebab saya baca komen tu jadi menyelit nak cakap tu. Kisah tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, ceritanya apa? 2 orang lelaki diutuskan oleh kafir Quraisy. Nama lelaki ni sahabat-sahabat tulis, An-Nad bin Al-Hars dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kedua-duanya ditugaskan untuk meminta pandangan daripada seorang pendeta Yahudi di Yasrib. Yasrib ni Madinah. Daripada Mekah ke Madinah lebih kurang 450 km. Bukan macam zaman sekarang naik unta. Kan, naik unta ataupun naik kuda. Jadi makan masa berhari-hari, 10 hari, 2 minggu, kadang 3 minggu. Tengok kepada perjalanan. Untuk pergi merujuk kepada pendeta. Pendeta ini adalah ahli kitab, maksudnya macam orang alim. Orang alim yang masih menjaga kitab terdahulu. Zabur, Taurat, Injil. Sebab dalam ketiga-tiga kitab yang utama dan dalam suhuf-suhuf para nabi terdahulu, semuanya ada menceritakan tentang ciri-ciri Nabi yang terakhir. Tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Masya Allah, muslimin muslimat. Mesti ada cerita. Jadi orang kafir Quraisy ni pergi suruh jumpa pendeta yang berada di Yasrib tu, yang berada di Madinah tu. Kan, Yasrib lepas tu ditukar kepada Madinah untuk bertanya dan tujuannya untuk mencari keburukan Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka memang tak percaya bahawa Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi. Apa yang berlaku ketika itu, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebenarnya ada cerita lain lagi. Rasulullah SAW ketika dah mula melakukan dakwah secara terbuka di Mekah ni, sebab 2 tahun sembunyi, pergi ketuk rumah orang. Oh ya Muhammad, contohnya kamu ada apa? Sebab Nabi Muhammad ni sangat disenangi oleh penduduk Mekah. Sebelum isytihar menjadi Nabi, dia adalah lelaki, pemuda dan juga seorang daripada remaja lagi, diberi gelaran Al-Amin. Orang yang amanah, orang semua sayang, orang semua percaya, orang semua suka. Jadi bila Nabi Muhammad ketuk pintu rumah, bagi greeting lah kan, salam ke greeting, bagi ucapan, semua orang suka kedatangan Nabi Muhammad. Dan biasa Nabi Muhammad akan sampai secara sembunyi. Saya ingin menyampaikan kan kebenaran bahawasanya Allah, Tuhan itu Allah, hanya Allah saja Tuhan. Lata dan Uzza dekat Kaabah tu bukan Tuhan. Ibaratnya macam tu ya. Sebab kita tak tahu exactly Nabi masa ketika melakukan sebab perintah Allah dakwah sembunyi daripada personal seorang-seorang. Kemudian Nabi biasa akan berpesan. Ini yang saya baca ya. Tolong sekiranya kamu menerima ajakanku, alhamdulillah, maksudnya Rasul bersyukurlah. Namun sekiranya kamu menolak ajakanku, tolong rahsiakan. Maksudnya Nabi minta janganlah hebah-hebahkan bahawa Nabi datang buat dakwah ni. Kan takut nanti dihalau, dibunuh. Bukan takut, tetapi itu adalah ikhtiar ataupun itulah taktikal dan teknikalnya. Teknik dan taktiknya. Jadi mereka ni yang menolak, diam. Jadi 2 tahun daripada rumah ke rumah. Lepas tu buat perjumpaan secara sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Subhanallah. Usrah kecil-kecil yang menyahut. Sepanjang 2 tahun, hanya beberapa belas ataupun berapa puluh saja, sangat sikit yang memeluk agama Islam. Susah payah Rasulullah. Tapi ada juga yang caci maki Rasulullah, tapi mereka masih lagi berpegang, mereka jaga. Lepas tu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad selepas 2 tahun untuk dakwah secara terbuka. Maksudnya berapa lama? Selama 8 tahun. Mulalah pelbagai ujian. Tetapi situasinya kerana Nabi selalu bercerita. Sebab Al-Quran kan turun dengan banyak cerita. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Yunus. Macam-macam kisah. Jadi, macam kita juga, kita suka dengar cerita kan. Jadi setiap kali Nabi nak bercerita daripada Al-Quran, akan ramai penduduk Mekah, termasuk orang Quraisy, orang kafir pun akan duduk mendengar Nabi bercerita. Kanak-kanak lagi suka, orang perempuan dengar cerita. Tapi sebenarnya Nabi membacakan firman Allah. Dan firman Allah menceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan Puteri Balqis kan. Jadi muslimin muslimat, orang kafir Quraisy makin tak senang. Makin tak suka melihat ramai orang berkumpul ketika Nabi bercerita. Maka di kalangan kafir Quraisy juga, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, adanya pelipu lara.
Dia makin geram. Sebab apa? Pelipu lara ni orang yang suka bercerita jugalah. Kan? Mungkinlah kalau macam Mak Saleh, cerita Cinderella lah, cerita Snow White lah, cerita Beauty and the Beast lah. Itu orang panggil pelipu lara kan? Tapi orang seronok dengar. Puteri ini sekian-sekian. Jadi di kalangan Arab Jahiliyah, di kalangan kafir Quraisy juga ada pelipu lara mereka. Yang suka bercerita dan orang akan duduk. Itu hiburan zaman tersebut. Kita sekarang tengok cerita sebab dah ada skrin. Tapi zaman tersebut, macam zaman mak ayah kita kan guna wayang kulit. Cerita wayang kulit. Kau ramai berkumpul. Pada zaman tersebut hiburannya mendengar cerita daripada pelipu lara. Tetapi mereka pun kata Rasul Muhammad ni pun pelipu lara. Cerita dia rekaan. Mereka menolak. Sebab mereka tak suka dengan suasana yang berlaku bila Nabi mula bercerita, ramai yang duduk dengar. Pelipu lara ni dah makin kurang orang nak dengar. Mereka pun mengutuskan 2 orang ini pergi ke Madinah berjumpa dengan pendeta. Untuk apa muslimin muslimat? Untuk mencari kekurangan Nabi Muhammad SAW. Untuk tanya. Lalu 2 orang ni pun pergi. Okey, orang-orang Quraisy mengakui kaum Yahudi lebih cerdas daripada mereka kaum musyrik gini. Di Yasrib pendeta Yahudi yang dimasukkan menerima kedatangan An-Nad dan Uqbah. Okey, mereka pun terimalah ni. Pendeta ni jumpa. Lalu pendeta tersebut menyatakan kepada keduanya. 2 orang ni pun ceritalah pada pendeta ni. Di tempat kami, di Madinah, di Mekah ni. Maksudnya Nabi belum hijrah. Di Mekah ni. Ada seorang lelaki sekian. Dia mengaku dia adalah Nabi akhir zaman. Dia Nabi yang terakhir. Dia mengaku sekian. Dia selalu bercerita gini. Lalu pendeta ni, bukan macam sekarang ya. Okey, ambil tiket flight saya nak pergi jumpa. Bukan macam tu. Memang jauh. Naik unta. Padang pasir tak ada RNR. Okey? Tak ada RNR. Boleh berhenti apa semua. Jadi musafir itu kalau tidak dilakukan kerana tujuan yang besar memang taklah. Jadi pendeta ni bila dengar dia kata, baiklah, kamu tanyakan kepada lelaki ini yang kamu sebut ni 3 soalan. Jika dia dapat menjawab, maka dia benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Tapi jika dia tak jawab, dia pun penipu lara, dia juga penipu. Macam itulah. Apakah 3 soalan ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian? 3 soalan yang pendeta ni kata, jika dia tidak dapat, dia adalah orang yang biasa, yang mengaku ataupun yang menipu dia seorang Nabi. Okey. Soalan yang pertama, pendeta ni suruh tanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ustazah, cerita ni tak pernah dengar, macam pelik. Ini memang dicatat dalam tafsir Mu'tabar, tafsir Ibn Katsir ke, tafsir At-Tabari ke, daripada riwayat yang sahih. Bagaimana sebab nuzul turunnya ayat Al-Quran ini ada kaitan dengan kisah ni. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat, pendeta ni, ahli kitab ni, dia panggil orang alim yang jaga kitab-kitab terdahulu ni, kata tanya 3 soalan kepada lelaki yang kamu kata. Kalau dia boleh jawab, maksudnya dia benar-benar Nabi akhir zaman. Soalan yang pertama, tanyakan tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang berpergian meninggalkan tempat mereka dan apa yang terjadi kepada mereka. Dia kata tanya kepada lelaki yang bernama Muhammad ini tentang ada beberapa orang pemuda yang berlaku satu peristiwa yang sangat pelik kepada mereka, yang tinggalkan maksudnya kampung halaman ataupun negeri mereka, dan apa yang terjadi kepada mereka. Masya Allah, Allahu Akbar. Soalan pertama. Soalan kedua, tuan-puan boleh tulis ya soalan ni, apa yang pendeta suruh tanya ni. Ini saat genting ni Nabi Muhammad dalam proses menyampaikan dakwah secara terbuka, baru tengah-tengah ataupun baru bermula. Kan, tentang pemuda yang hebat yang meninggalkan kampung halaman dan apa yang berlaku pada mereka. Soalan yang kedua pendeta ialah tanyakan tentang seorang pengembara yang sampai ke masyrik, sampai ke timur, dan maghrib, sampai ke barat, dan apa yang terjadi padanya. Subhanallah. Maksudnya pendeta ni kata tanyakan kepada dia seorang pengembara ataupun seorang pahlawan yang sampai ke masyrik, yang sampai ke timur dan barat. Maksudnya subhanallah, hebat ni. Timur, barat, merata. Maksudnya seluruh dunia lah. Timur ke barat kan. Utara, selatan. Bukan Malaysia tapi dunia. Dan tanyakan apa yang terjadi kepadanya. Dan soalan yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang roh. Ini roh, tentang roh. 3 soalan ni, 2 orang ni bawa balik. Lalu para utusan Quraisy itu pun pulang dengan perasaan lega. Sesampainya di Mekah, mereka melaporkan perkara itu kepada
pemimpin tertinggi Quraisy, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Lalu mereka menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di Kaabah dan menanyakan 3 soalan tadi. Subhanallah, Allahu akbar. Mereka ni pembuat report dekat pemimpin Quraisy. Okey, 3 soalan ni. Kita test Muhammad ni. Betul tak dia seorang Nabi? Kalau dia boleh jawab, dia Nabi. Kalau tak, dia manusia biasa macam kita tapi menipu dan mengakui dia jadi Nabi. Lantas segeranya pemimpin Quraisy pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika itu berada di sekitar Kaabah. Lalu menanyakan 3 soalan tadi. Lalu Rasulullah SAW menjawab, aku akan menjawab pertanyaan kalian esok. Nabi kata. Okey? Aku akan menjawab pertanyaan 3 soalan tadi tu esok, Nabi kata. Namun waktu yang disebutkan itu, namun Rasulullah tidak menyebutkan kalimah insya-Allah. Muslimin muslimat. Nabi cuma kata, okey, saya akan jawab pertanyaan kalian esok. Tetapi Nabi terlupa untuk menyebut kalimah insya-Allah. Besok datanglah pemimpin Quraisy dengan rombongannya. Datang nak dengar apa jawapan Nabi Muhammad SAW. Dan takdir Allah uji Nabi kita. Sebab Nabi tidak menyebut kalimah insya-Allah itu, Allah uji apa? Allah tak beri ilham kepada Nabi. Allah tak beri ilham. Tak ada wahyu yang turun, tak ada malaikat Jibril datang bagi tahu jawapan. Dan tak ada pula mimpi yang memberikan ilham pada jawapan, tak ada apa-apa. Bila Rasulullah tidak dapat memberi jawapan pada hari yang pertama, mereka terus buat sebaran. Muhammad bukan Nabi, Muhammad menipu, Muhammad pendusta, kan? Muhammad pelipu lara, macam-macam lah. Hari kedua datang lagi, Nabi Muhammad tak ada jawapan lagi. Subhanallah. Hari ketiga datang lagi, Nabi Muhammad belum ada jawapan lagi. Dikatakan Allah tahan, tertangguh sehingga 2 minggu, lebih kurang dalam 2 minggu, 14 hari. Ada kata 10 hari, ada kata 14 hari. Maksudnya lama. Dalam tempoh tersebut, kejian, hinaan, cercaan, fitnah, sudah tentu Nabi rasa sangatlah sedih. Muslimin muslimat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kenapa ni Allah tak bagi ni? Sudah tentu tertanya-tanya, sedih, bimbang, risau. Adakah aku bukan lagi menjadi seorang Nabi? Kenapa dah terputus? Kenapa malaikat Jibril tak datang ni memberikan jawapan ni? Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Rasulullah SAW terus menanti tetapi Jibril tidak kunjung datang. Maka kaum musyrikin Mekah mulai mencemuh, mengkeji, menghina, menyebarkan fitnah. Rasulullah rasa sangat berduka dan rasa malu yang teramat kerana tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Akhirnya datanglah malaikat Jibril membawa wahyu, iaitu surah Al-Kahfi ayat 23-24, iaitu isinya menegur Nabi SAW tidak menyebutkan kalimah insya-Allah. Dan teguran ini, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, teguran ini disebut dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 23 hingga 24. Mari kita buka, apakah ayat tersebut? Ayat 23 hingga ayat 24. Buka surah Al-Kahfi ayat 23-24. Masya Allah, muslimin muslimat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat 23. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, teguran Allah buat Nabi kita sebenarnya ini untuk kita. Tapi Nabi menjadi perantaraan supaya ilmu itu sampai kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Apakah maksudnya muslimin muslimat dimati Allah sekalian? Ayat 22, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat 23 dan ayat 24. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok. Allah tegur.
Janganlah sekali-kali engkau, yakni Muhammad, mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok. Sebagaimana Nabi bagi jawapan pada kafir Quraisy tu, esok aku akan bagi jawapan. Sambungan ayat 24, kecuali dengan mengatakan insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk agar aku yang lebih dekat dengan kebenaran. Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat dengan kebenaran. Subhanallah. Jelas, very clear. Allah tegur Nabi Muhammad, janganlah sekali-kali engkau mengatakan tentang sesuatu, aku pasti melakukan itu esok, kecuali Allah kata, illa ayyasha Allah, kecuali menyebutkan kalimah insya-Allah, dan dan apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk agar aku menjadi orang yang benar. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan teguran Allah kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya bukanlah perkara yang melibatkan maksiat, bukanlah melibatkan sesuatu yang wajib, bukan wajib pun sebut insya-Allah. Tetapi sebab itu kita kata Nabi ni adalah rasul, perantaraan untuk kita. Nak sebutnya para Nabi, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ibrahim, insya-Allah juga disebut oleh Nabi Ismail, insya-Allah juga disebut oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan Masya Allah, Nabi Muhammad SAW, Allah nak bagi pengajaran dan Allah nak beri betapa pentingnya kalimah insya Allah. Walaupun Nabi itu kekasih Allah, kalau tak sebut perkataan insya Allah, sampai Allah tegur, jangan kamu sebut. Kan? Janganlah kamu sebut sesuatu, aku akan lakukan ini besok. Kecuali menyebut kalimah insya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Kita tengok sambungan. Maka, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka akhirnya, maka akhirnya, cukuplah lebih kurang dalam 2 minggu, ada yang kata 10 hari, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu. Subhanallah, Nabi ni antara dua, sama ada ilham jadi hadis kan, tetapi istimewa hasil daripada kesabaran Rasulullah menempuh ujian menanti jawapan daripada Allah ini, cemuhan, fitnah, rasa malu, datanglah malaikat Jibril membawakan wahyu untuk menjawab 3 soalan tadi. 2 jawapan terdapat dalam surah Al-Kahfi dan 1 jawapan dijawab dalam surah Al-Isra. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, kita tengok. Kita pergi kepada soalan yang kedua dulu. Sebab apa? Soalan kedua, kenapa pergi kepada soalan kedua terus ni ya? Okey, subhanallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Soalan ketiga, soalan kedua. Mana Adinda? Mana soalan pertama? Tak ada ni ya? Sebenarnya saya tahu jawapan dia, tapi dalam nota ni tak dituliskan ni. Sebenarnya kita dah siapkan nota. Okey, subhanallah. Oh, kena tekan. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Soalan pertama dijawab di dalam surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi ayat apa, muslimin muslimat? Ini soalan kedua. Soalan pertama tak ada. Ustaz, soalan kedua terus ni. Soalan pertama tak ada jawapan ni. Oh, dalam unit pendidikan tetap tak ada. Yang dia orang bagi ni terus soalan kedua. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Soalan yang pertama, cuba tengok yang last tu. Saya tengok Encik. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Ini bila ni? Oh, yang lama ni. Ustaz scroll yang lama. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan yang pertama. Apa dia soalan yang pertama? Tentang kisah pemuda yang sangat ajaib dan apa yang berlaku pada mereka, dan Allah menjawab dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26, iaitu tentang Ashabul Kahfi, tentang kisah 7 orang pemuda yang ditidurkan Allah lebih 300 tahun sekian-sekian. Mereka meninggalkan kampung halaman. Jadi Nabi boleh jawab soalan yang pertama daripada surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26, menceritakan tentang pemuda yang hebat ini. Soalan yang pertama. Sebab pendeta ni dah bagi signal kan apa sebenarnya tentang jawapan-jawapan. Jadi mereka tu okey, betul soalan pertama. Macam kisah Piramli tu kan, dengan ahli nujum 4 balalang tu kan, ditanya soalan-soalan kan. Subhanallah, Allahu Akbar.
Tapi bukan kita kata kisah Nabi macam tu. Sebenarnya kisah Nabi lah yang menjadi idea ni, ilham. Kan? Buat cerita-cerita begini sebab ia sangat menarik. Itu soalan yang pertama. Lalu dijawab di dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Soalan yang kedua, tentang kisah seorang pengembara ataupun seorang pemuda ataupun seorang pemimpin yang menguasai, yang mengembara, yang menguasai antara timur dan barat. Siapakah? Dan jawapan ini dijawab, soalan kedua ini dalam surah Al-Kahfi juga ayat 83 hingga 98, iaitu kisah Iskandar Zulkarnain. Kisah Zulkarnain, seorang pemimpin yang hebat yang menguasai timur dan barat. Sehingga kan pemimpin ini dipanggil oleh kaum itu untuk menjadi benteng, untuk memelihara macam-macam lah muslimin-muslimat sampai terbinanya benteng daripada Ya'juj Ma'juj. Jadi soalan kedua ini dijawab dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga ayat 98, persoalan berkenaan dengan seorang pengembara, seorang pemimpin, seorang pemuda yang hebat sampai dia menguasai, bukan menguasai maksudnya dia ni menjelajah bumi timur ke barat. Ini zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi dua soalan dijawab dalam soal Kahfi. Manakala soalan yang ketiga, tanyakan kepada dia Muhammad itu apakah ataupun tentang roh, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjawab soalan yang ketiga itu tentang roh. Maka Rasulullah SAW menjawab dalam surah Al-Isra ayat yang kelima, ayat ke-85, Nabi SAW menyebutkan firman Allah daripada surah Al-Isra ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Subhanallah. Nabi membacakan firman Allah surah Isra ayat 45, maksudnya dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, maka sedangkan kamu diberi pengetahuan hanyalah sedikit. Maksudnya soalan tentang roh, Allah suruh jawab apa? Jawapannya adalah sesungguhnya roh itu termasuk urusan Tuhanku, maka sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi muslimin muslimat, bila utusan ni dengar jawapan Nabi Muhammad, mereka ni sebahagiannya sebab dah tahu, pendeta dah bagi dah hin-hin kan, mereka terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagiannya beriman, ya Allah benarlah ini Nabi akhir zaman. Mustahil dia tahu jawapan ni. Kalau dia bukan seorang Nabi, dia takkan tahu. Sebab maklumat ni tak ada kita jumpa di Mekah ni. Mana-mana tulisan ke, ada suhu ke, ada kertas ke, ada cerita ni sampai turun-temurun ke, tak ada. Jadi dia benar-benar, sebahagian mereka beriman kepada Rasulullah. Tapi sebahagian kafir Quraisy semakin dahsyat kekufuran dan mereka makin menambah-nambah kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka makin lagi mereka pula bahawasanya Muhammad ini ahli sihir, kan Muhammad ni sekian-sekian macam-macam. Jadi muslimin muslimat, itulah kisahnya. Kita dah cerita kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW dengan kalimah insya-Allah bagi memberikan penjelasan tentang hadis yang kita belajar. Apabila Allah menyuruhkan ihfazilah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazilah tajidu tujahka, jagalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Maksudnya Allah dekat sangat dengan kita. Wa iza sa'alta fas'alillah, bila kamu meminta sesuatu mintalah dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, bila kamu perlukan pertolongan minta tolong dengan Allah. Hadis itu sambung lagi tapi kita tak baca penuh. Ia merupakan hadis yang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam tajuk Muraqabah. Jadi insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada minggu hadapan.